etika berasal pada perkataan Greek ethos yang membawa maksud sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Contohlah, etika seorang jurutera beza dengan etika seorang penjawat awam biasa. Beza dengan etika peguam, beza dengan etika seorang doktor, beza. Dia tak sama. Contohnya macam peguam, dia ada name card dia. Name card etika dia, peraturan dia, dia tidak boleh lebih daripada font tertentu. Itu sebab kalau kita pergi kat firma guaman, signboard dia sama je. Yang dia tak boleh lebih, dia tak boleh buat signboard besar-besar macam klinik, macam apa, tak boleh. Sebab itu melanggar etika. Sebenarnya bila peguam datang dekat hospital, dia bagi name card dia, benda tu menyalahi etika. Sebenarnya kita yang kena cari peguam, bukan peguam cari kita. Sebenarnya tu semua kena tahu. Dari segi etika salah. Jadi macam tu juga lah dalam kejuruteraan ni, jurutera dia ada etika dia sendiri. Itu sebab gaya dia tak sama. Gaya tak sama. Dia datang dengan camah, dia duduk belakang, dia peluk tubuh, tu biasa. Contohlah kan, nampak muka macam tak puas hati kan. Contoh kan, jadi mana tu beza. Mungkin lah langsung bedul lah. Tak ada. Ni contoh, saya bagi contoh je. Kan? Jadi ada etika. Macam ahli sukan lain pula. Kita tengok malam-malam dia pakai macam ni. So dia menentukan grup tu, tingkah laku. Amanah pula membawa maksud menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya atau tidak mengurangkan hak orang lain. Itu amanah. Contoh kita kerja kan. So hak kita setakat mana? Kita kena buat apa? Dan ada satu perkara yang paling tak munasabah dalam penjawat awam ni, yang paling tak munasabah adalah dalam fail meja dia, yang bawah sekali tu paling tak munasabah. Dan lain-lain tugas diarahkan dari masa ke semasa. Itulah perkataan paling tak munasabah sekali. Sebab kita kena faham, dalam undang-undang dia mesti jelas. Dia mesti jelas. So akhirnya kita pun sampaikan beli sayur untuk bos pun masuk dalam apa-apa yang diarahkan masa ke semasa. Tolong serviskan kereta bos, tolong isikan minyak kereta bos, tolong cuci kereta bos, tolong buat macam-macam untuk bos. Itu juga dari masa ke semasa. Dan alhamdulillah benda itu tak berlaku dalam JKR. So kita kena cover siap-siap. Sebelum kau tidak tak panggil ceramah lagi. Jadi itu sebab kena tengok. Itu sebabnya kalau ada benda-benda yang baru, contoh tiba-tiba ada perkara skop tugas kita berubah, mesti masukkan dalam file meja. Itu sebab file meja mesti update dari masa ke semasa. Faham Kemudian tanggungjawab pula adalah merupakan kewajipan yang dipikul oleh seseorang yang menyebabkan risiko dipersalahkan jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini ataupun berlainan daripada apa yang diharapkan. Dia kena buat ni. Tanggungjawab siapa ni? Kerja siapa? Kenapa tak settle lagi ni? Itu sepatutnya dia yang in charge ni. Oh, dia demam, sakit, itu bukan isu dia. Tapi tanggungjawab tu tanggungjawab dia. Kemudian sahsiah pula, peribadi atau personality. Pribadi, perilaku, nampak macam mana perangai dia, itu adalah merupakan sahsiah. Sahsiah yang baik, dia tak perlu suruh, dia memang ada dalam diri dia. Macam seorang guru dia nampak pelajar-pelajar kan, okey, semua buat satu barisan kan dulu. Buat satu barisan, jalan dekat padang. Okey, nampak je kertas ke apa, sampah, kutip, cikgu suruh. So sahsiah yang baik kat situ apa dia? Sahsiah yang baik itu apa? Sahsiah yang baik kat situ apa? Bukan kutip sampah. Sahsiah yang baik dekat situ adalah mendengar arahan guru. Sebab kutip sampah yang baik ni kalau tak perlu suruh, dia nampak sampah, dia masukkan. Itu sahsiah. Dia nampak Samsul Ubat tadi, dia terus tuangkan air untuk Samsul Ubat. Itu sahsiah. Tak perlu suruh, tuangkanlah air. Makna yang baik dia dengar arahan JD. Dia dengar arahan daripada jurutera, daripada bos dia. So ada beza. Dia benda ni common sense. Maknanya kalau ada dalam diri dia, takkan tuang air. Tuang air sebab dia sendiri nak tuang, sebab sahsiah dia macam tu. Nampak tak? Ni antara nak bagi faham lah. Macam tu, mengumumkan, oh minta maaf, belum lagi. Belum masuk lagi ya. Contoh kan. Pantang pintu terbuka kan. Pintu terbuka kan. Makna sahsiah dia sentiasa bersedia. Walaupun sebenarnya belum lagi. Minum. Belum lagi. Nampak si macam tu, saya perhati tu, aku tak tengok, aku tengok tadi kan, sebab dia dah training daripada malam tadi, dah training ni mula macam ni, jangan risau, saya okey je, tak ada masalah kan. Okey, tanya, saya boleh bagilah, kalau pun 10 tu saya boleh bagi 8.5 lah, insyaAllah. InsyaAllah nanti cuma kena natural ke lagi, insyaAllah. Okey,
naturalkan lagi. Itu yang jadi tu. Habis semua VIP sebut, wah dia tak ada. Dia sebut habis segala menteri besar semua dia sebut, wah tak ada ni. Sebab dah ada dalam teks. Itu sebab kita kena bersedia kan. Macam itulah, bersedia dengan apa juga kemungkinan. Ikhlas pula menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab Takrifat daripada sudut bahasa, ikhlas bermaksud meninggalkan riak apabila melakukan ketaatan. Itu ikhlas. Tinggalkan benda nak tunjuk-tunjuk ke orang tu, tinggalkan. Di sudut istilah, membersihkan hati daripada bercampur dengan sesuatu yang memudaratkan kesuciannya dan dapat mengetahui sesuatu dengan mencampurinya, dan dengan itu ia dapat dielakkan. Dan begitu juga ikhlas itu bermaksud berniat semata-mata kerana Tuhan. Dan begitu juga mendekatkan diri kepadanya tanpa tujuan yang lain. 3 rukun ikhlas. Saya kena bagi definisi dulu. Ini belum start lagi, baru bagi definisi je baru. 3 rukun ikhlas. Pertama niat, kedua hakikat, yang ketiga kesempurnaan. Apa maksudnya? Semua benda yang kita nak buat mesti dengan niat kita. So ikhlas ni cerita niat ni sebenarnya. Kenapa kau kerja kat JKR? Tak ada peluang lain. Tu je peluang yang ada. Kerjalah kat situ kan. Ikhlas kenapa? Aku kerja sebab nak cari rezeki kerana Allah. Kau boleh lah kan. Aku bekerja ni sebab nak mencari rezeki yang halal. Aku bekerja, niat ni mustahak kan. Ada orang cakap masa interview tu dan berbaris kat luar ni, nak interview ni, apa ayat dalam hati dia? Minta-minta lah aku dapat kerja ni. Aku kalau dah dapat kerja ni, aku dah tak minta benda lain lah. Biarlah aku dapat kerja. Akhirnya dapat. Kenduri, doa selamat. Alhamdulillah dapat kerja kat JKR, pembantu takbir, pengkeranian dan operasi. Tak kisahlah, tapi kerja kat JKR. Dia dah cakap, aku dapat kerja ni, aku tak minta apa dah. Betul tak kebabkan kita cakap macam tu? Tapi bila dah masuk kerja, dah dapat ni, kata tak nak apa dah. Tiba-tiba marah orang lain naik pangkat. Kau kata kau tak nak apa dah. Lepas tu marah orang tu dapat APC. Kau kata kau tak nak apa dah kan? Kau marah tengok orang tu dapat ni, kau marah tengok orang tu dapat ni. Sedangkan apa yang kita ada pada hari ni kau dah dapat dah. Kau nak kerja, kau dapat kerja penyawak awam. Itu cerita dia. Biasalah manusia. Itu sebabnya kalau kita tengok niat ni juga, dia akan, yang paling penting sekali adalah terpelihara daripada belenggu riak dan hawa nafsu. Okay. Dan begitu juga bila sebut tentang hakikat, kena sedar siapa yang bagi kita nikmat ni. Itu sebab Prophet Muhammad kepada non-Muslim yang risau. Ceramah saya international. Yang non-Muslim, Indian, Chinese boleh dengar ceramah saya, jangan risau. Malahan saya tengok cerita Tamil. Malahan saya cukup minat filem Tamil. Saya baru je tengok cerita yang baru ni. Apa nama caduk tu? Tak payahlah, nanti kita ceritalah. Itu cerita Leo, saya tengok Leo baru kan. Baru saya tengok. VJ memang saya selalu tengok. Surya, husband Jyotika, saya tengok. Betul. Sebab dia boleh mengasah critical thinking. Siapa tengok filem Tamil, dia boleh mengasah critical thinking. Sebab tak ada siapa boleh hagak ending dia macam mana. Drama Melayu kau dah tahu dah, mesti baik, lalah mati bab mentua dia, insaf, dah tahu. Kalau culik anak tebusan manjang 1 juta je, menyampah aku. Dah pernah megah holding apa benda, alah sudahlah kan. Tapi itulah dia. Dia risau. Sebab baru-baru ni saya pergi kan, saya jumpa dekat luar, ada yang Indian tegur saya dekat sesi minyak lah. I know you lah, I know you. Sekarang saya tak sangka yang Indian pun kenal saya. Saya pergi Sabah Sarawak, yang Kristian kenal saya. Ustaz, saya selalu tengok TikTok Ustaz. Kata. Saya selalu tengok, tapi saya Kristian, dia kata. Bila kau nak ucap? Nantilah. Dia kata, saya cakap macam tu je lah kan. Itulah. Kata. Jadi hakikatnya kita kena yakin apa yang kita ada hari ini adalah daripada Tuhan. Tuhan yang bagi kat kita. Allah bagi kat kita. Bukannya kita dapat ni saja. Sebab apa? Kita jangan cakap. Kadang-kadang kita ni ada kerja, kita nampak orang tak ada kerja. Suami aku sampaikan tak ada kerja, dia kena usahalah sikit. Kita cakap, dia kena usahalah sikit. Kau tengok aku dulu, aku struggle macam mana. Kita lupa. Kita rasa seolah-olah kita dapat sebab kita. Tak semata-mata. Kawan kita tu tak usaha ke? Dia usaha tapi peluang tak sama. Dia macam-macam tempat dia pergi minta kerja dah, tapi tak dapat kerja. Dia uji dengan macam-macam. Waktu PKP kita kerja work from home, gaji jalan macam biasa. Orang lain ada yang kena berhenti. Kawan saya, anak dia interview, dapat kerja jadi pilot AirAsia. Pilot. Tinggalkan kerja lama, baru nak masuk kerja hari ni. Semalam kerajaan umumkan PKP.
Dia tak boleh masuk kerja dan dia tak ada kerja selama berapa tahun, 2 tahun tak boleh bawa flight, duduk dekat rumah, hilang pendapatan. Lepas tu ramailah orang yang dengan belagaknya bangga dia buat bisnes online, dia berjaya. Ramai orang tiba-tiba kaya, tiba-tiba kaya. Tapi hari ni merungut. Sebab apa? Sebab dia terlupa market banyak tertipu, market perniagaan banyak tertipu dalam tempoh PKP. Ramai orang yang tak biasa berniaga tiba-tiba dapat duit banyak. Sebab apa? Market waktu PKP tak sama dengan market lain. Waktu PKP semua order online. Lepas tu kerajaan pula bagi pula kemudahan, insentif kewangan, boleh tangguhkan bayaran sewa, boleh tangguh bayaran hutang dekat bank, boleh pula tanjakkan interest dia. Lepas tu dapat pula wang sagu hati daripada kerajaan. Dengan itu kuasa beli meningkat. Orang yang berniaga, itulah kita kena usaha lebih. Hari ni menang tuan-tuan. Menang sebab orang dah mula stop dah. Orang dah mula secara fizikal. Orang dah mula beli barang secara fizikal balik. Secara online pun untuk barang tertentu saja. Tanya budak-budak Grab Food Panda. Untuk BBNU memanglah budak-budak baru nak up kan. Untuk budak-budak baru nak up, dia seronok kerja Grab Food Panda. Sebab apa? Sebab pada dia dapat hari satu hari RM30, RM40. Alhamdulillah, janji dia beli top up, dia boleh beli handphone, kumpul duit beli handphone. Dia fikir macam tu. Untuk budak yang pernah buat waktu PKP dulu, dia tahu macam mana dulu hebat yang dia buat. Satu hari boleh dapat 200-300 satu hari. Tapi hari ni semua dah lari. Bayangkan daripada kampung, daripada Jempol, daripada Kolpilah, daripada Luar Bandar, semua pergi ke bandar nak buat Grab Food Panda. Dan sekarang ini dia orang ni yang hantar makanan ni, food delivery lah apa, hantar barang ni semua. Dia orang ada jadual untuk deliver. Bukan semua hari dia boleh hantar. Semua tengah terganggu sekarang ni. So maknanya saya nak balik pada cerita ikhlas, rezeki ni Tuhan bagi. Tapi itu bukan bermakna kau tu tak payahlah buat, Tuhan bagi, tunggu je lah. Tak, kita kena usaha. Kita kena usaha. Tapi jangan kita mendabik dada. Kau tak ada kerja, sebab itulah kau kena ada strategi hidup ni. Cakap macam kau pakar motivasi dunia. Ya, kau kena ada strategi. Hidup kita kena macam ni. Cakap daripada orang yang dah ada kat atas. Nampak tak? Sebab Bill Gates dulu, dia teringat waktu dia tengah susah, dia jumpa dengan seorang tukang kasut. Dia kata dia nak pergi interview. Dia boleh tak dia nak pinjam, dia kata dia nak pakai $4 masa tu. $4 sebab dia nak beli makanan, sebab dia dapat nak beli barang sikit untuk dia pergi interview kerja. So orang yang tukar kasut ni bagi dia $4 ni, $4 bagi dekat dia, dan dia pakai dan dia interview. Sampailah Bill Gates jadi kaya raya. Dia teringat orang yang tolong dia. Dia pergi jumpa orang yang tolong dia tu. Dia bagi sekitar berapa juta dia bagi dekat orang tu. Dia kata apa? Kau bagi aku 10 juta, segala kekayaan di dunia ni pun takkan boleh menandingi kehebatan $4 yang kau bagi kat kau untuk memulakan hidup kau. Itu sebabnya kadang, itu sebab hebatnya seorang ibu yang bagi duit simpanan dia untuk kita belajar, untuk kita berjaya, untuk kita gerakkan hidup kita. Takkan sama bila kita bagi balik duit lebih banyak jumlah dia, kita bagi kat mak kita, tak sama dengan pengorbanan yang mak kita buat untuk kita. Itu cerita dia nak bagi faham hakikat. Tiba-tiba sentimental pula kan. Macam tu bayang. Kan? Dan kemudiannya kesempurnaan. Kesempurnaan ni maknanya kita kena jaga akhlak kita ni sesempurna mungkin dalam mencerminkan, menggambarkan keikhlasan. Apa dia? Pertama, kesempurnaan pada pertuturan. Kesempurnaan pada niat dan keinginan. Pertuturan, cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik kat tempat kerja ni. Cakap benda yang betul. Contoh, cakap tu terang, dewan ni, bilik mesyuarat ni okey, selesa, kapet cantik, meja okey, canggih, tapi panas. Contoh, cakap dengan jujur, beritahu je kan? Untuk perhatian jurutera bangunan, panas kan? Ni saya bagi yang faham-faham lah, tak faham salah. Kedua, pada niat dan keinginan. Benar, niat kita, keinginan kita untuk apa? Supaya kita tak ni. Ketiga, keazaman kita, target kita nak capai apa. Keempat, menunaikan janji kita. Aku kerja dulu, aku cakap kalau aku dapat kerja ni, aku tak nak minta apa-apa dah. Aku nak kerja betul-betul. Tu je. Ya, tunaikan janji kita, kerja betul-betul. Kalau tak dapat naik pangkat, kita tak kecil hati. Itu rezeki masing-masing. Takkanlah semua orang nak naik pengarah. Takkan semua orang nak jadi grade 44. Dengan ini saya umumkan, semua dalam dewan ni semua grade 44. Serentak mulai sekarang. Oh, dah tak tahu dah nak duduk mana, nak duduk mana. Oi, kita dah 44 ni, weh, nak buat apa ni? Tak mahu dia macam tu. Mesti kita ada posisi kita masing-masing. Ada ayah, ada ibu, ada anak.
Ada peranan masing-masing. So kita tak boleh nak jadi semua benda kita. Tak boleh. Habis kita ni jadi pembantu takbir, tak penting. Siapa kata tak penting? Hitam jadi tu kalau pembantu takbir tu tak ada kat kiri kanan dia. Ni dekat tolong cari apa ni, tengok file apa tu. Dia kena pakai juga. Jadi kita saling perlu memerlukan. Atau dalam bahasa istilah Jawa tu dia sebut apa? Reciprocal process. Saling melengkapi. Kan? Saya dulu masa jadi pengarah undang-undang, kalau tak ada lah Shima tu, tak ada Yogesh tu yang jadi asisten saya, teruk je kat saya. Shima, tolong cari ni. Yogesh, tolong ambil ni. Tolong call ni. Tolong cari ni. Tolong cari ni. Keperluannya, siapa perlu siapa. Saling perlu memerlukan. Itu je. Itu sebab kalau ada orang daripada bawah, tiba-tiba kau pegang pangkat tinggi, kau tak sedar diri kau siapa, kau berlagak, kau sombong, habis kelas tu. Habis. Jangan anggap kau besar sangat, kau hebat. Bila-bila masa, dia nombor 1 kat pejabat tu, kau jangan main-main. Itu nombor 1 tu. Tiba-tiba dah kat ujung kat tiang masjid tu jenis. Apa hal? Pencen. Apa hal tu? Pencen dah lah. Sampai masa saya tahu lah, saya dah ada kad pesara. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Bukan semua hotel. Kan? Apa orang tak respect dulu? Apa orang tak tabik macam ni dulu kan? Tapi sampai masa. Tu sebabnya kena buang benda ni.